guys, bersama saya lagi dalam Alright Nupa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, okay, ini dia terkini ya aktiviti ataupun program bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pelajar-pelajar ya daripada seluruh Malaysia dan juga daripada 11 negara lain seperti Jerman, USA, Korea, apa lagi, macam-macam lagi negara yang bersama-sama yang menonton secara live dan juga yang berada di auditorium ini. Jadi apa yang saya ingin kongsikan hari ini adalah satu soalan padu, soalan panas yang dikemukakan oleh salah seorang pelajar terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga turut dikaitkan dengan Tun Dr. Mahathir. Memang satu soalan yang panas ya, tapi menarik untuk kita tonton bersama sahabat semua jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya mau kita bersama-sama menonton video ini. Tapi sebelum itu sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nupa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton dan dengar sendiri ya soalan daripada pelajar dan juga jawapan padu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Testing 1 2. Okey, baik, di sana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syami bin Syamsuddin daripada UKM, mahasiswa tahun akhir Sains Politik. Datuk Seri, baru-baru ini SPM baru diumumkan. Datuk Seri selalu mengatakan berkenaan trust deficit, berkenaan kepercayaan yang berkurang. Saya khawatir daripada aspek mahasiswa, anak-anak muda pasca COVID, Datuk Seri sebut pasca normal tadi. Banyak mahasiswa ataupun bukan jadi mahasiswa, mereka tak masuk ke universiti, mereka memilih hala tuju yang lain. Jadi saya terpaksa quote juga, minta maaf Datuk Seri, nemesis lama Datuk Seri Tun Dr. Mahathir, beliau dengan dasar pandang ke timur. Jadi pada waktu itu pelajar-pelajar dihantar ke Jepun, dasar adalah perindustrian. Saya ingin bertanya kepada Datuk Seri, apakah visi dan bagaimana dengan visi itu Datuk Seri dapat mengembalikan trust defisit yang semakin berkurang kepada anak muda? Bila saya dan rakan-rakan keluar, kami akan percaya bahawa kami akan dapat kerja dan kami dapat membina Malaysia yang madani. Terima kasih. Wow, satu soalan yang padu di sana. Krisis keyakinan ya, ataupun disebut azmatus thiqah. Krisis kepercayaan itu mesti ada punca sebabnya. Sebab dilihat pimpinan dan ruang politik itu banyak yang mengeluarkan janji-janji palsu. Mengeluarkan fatwa ikut selera politik. Berhujah tanpa dasar akal. Tapi dasar permusuhan. Fitnah sebagai budaya. Jadi anak-anak muda yang dilatih itu bingung dan merasakan ini bukan yang diajar dan dilatih. Dan kemudian nasib mereka tak terbela. Negara yang sepatutnya punyai keupayaan ya, menjadi di antara contoh terbaik di negara ASEAN sudah merosot. Beberapa tahun lalu saya keluarkan pandangan tentang SEDA, Sustainable Economic Development Assessment. Bagaimana kita nilai pertumbuhan? Kalau 90-an dulu ya, ada kejayaannya, tidak terlalu cemerlang saya akui, tetapi sekurang-kurangnya dari segi pelaburan asing kita nombor 2 ketimbang Singapura. Pertumbuhan kita nombor 1. Competitiveness kita mungkin nombor 2. Jadi dalam banyak penilaian kita nombor 1 dan 2. Tidak pernah jatuh ke nombor 3. Dalam Sustainable Economic Development Assessment. 10-20 tahun yang lalu ini merosot semuanya. Kadar upah tidak naik. Dan kehidupan, kemiskinan bertambah. Kesenjangan terus melebar. Defisit negara membengkak. Hutang bercambah. Berapa hutang sekarang? 1,2 triliun ringgit, termasuk 300 bilion ringgit itu kontingensi, maknanya 1,5 triliun ringgit.
Berapa defisit? 5.6%. Apa makna defisit? Kalau gaji 1,000, belanja 1,600. Sebab itu, bila saya dapat amanah ini, kita harus perbaiki. Yang pertama saya tekankan ialah soal tata kelola. The principle of good governance. Orang tahu sistem ini, rasuah ini sistemik. Apa maknanya sistemik? Dia menjalar kepada semua tokoh, semua sistem. Kalau mau jadi Perdana Menteri, mesti berakhir dengan kekayaan yang berlonggok-longgok bercambah. Kalau jadi Menteri Keuangan, mesti ada komisen yang banyak. Kalau ada kontrak, disapu semua. Tak kira lah pakai tie, pakai coat, pakai serban, pakai kepiah, lebih kurang sama saja. Ada peluang sakau. Sebab itu orang tak ada kepercayaan. Nak salah orang muda? Tak. Saya tak salahkan anak muda kalau ada trust deficit kerana mereka tahu menjadi pimpinan politik ini kerjanya menyapu dan membolot kekayaan yang haram. Baik. Bagaimana harus pulihkan? Betulkan. Ya, saya hampir 7 bulan sekarang Perdana Menteri. Saudara Khalid menjadi salah seorang tokoh utama dalam Jemaah Menteri. Tidak satu tolak ansur kita. Ada kontrak harus tender. Tak ada ini jana wibawa, tebatan banjir. Bukan dia kata tebatan banjir, sebatan banjir. Tak ada lagi dah. Ada tender. Baik, kalau ada mendesak, tebatan banjir tak boleh tunggu. Kita buat selected tender. Mesti ada penilaian. Baru boleh kita selamatkan wang begitu banyak. Anak-anak, ya saya pikulah mana besar sekarang. Saya tidak datang ke UKM. Ini juga markas gedung perjuangan saya dulu. UKM ini memang tempat kita. Dan saya bangga. Masa saya muda sekali, masih di Universiti Melaya, sudah pun menjadi anggota panitia penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya anggap keputusan itu keputusan yang sangat tepat. Kerana pada masa itu bahasa kebangsaan itu dipinggirkan. Baik. Jadi saya tidak datang di sini untuk membuat fitnah atau mengecam, membuta tuli. Saya ada asas yang kukuh. Tapi percayalah, negara ini harus diselamatkan. Negara ini tidak harus terkenal sebagai negara di mana pemimpinnya itu rasuah belaka. Ya. Saya tahu ini bukan kerja kecil. Sudah ingat masih kecil? Tak. Kelompok-kelompok besar yang rasuah ini akan berkumpul, berpakat untuk menyerang, membayar dana kepada orang politik dan NGO dan lain-lain untuk menyerang kita bertubi-tubi. Untuk apa? Saya tidak ambil gaji. Saya tidak belanja untuk kereta yang diorder dulu. Tidak buat perubahan rumah rasmi sampai 38 juta ringgit dulu. Tak buat itu semua. Dan rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri jaga ini. Walaupun latar belakang lain, parti lain. Saya keadilan PH. Sudah Khalid UMNO, Barisan Nasional. Yang orang celah kita, mengapa? Tambah pula dalam perhimpunan UMNO. Baru-baru ini saya nyanyi pula lagu UMNO bersatu. Dia kata, oh UMNO ni, apa salah? Nyanyi sikit apa salahnya? Tetapi yang pentingnya ialah kesepakatan kita. Komitmen kita. Tinggalkan amalan yang jelek ini. Bagi saya, ini yang terpenting. Bukan slogan hidup Melayu atau Allahu Akbar, tapi mengizinkan semua kerja-kerja bobrok dalam negara kita. Ya. Kemudian dengan penuh benci, kalau bercakap itu penuh kebencian, penuh rasa cemburu, penuh penghinaan. Kita tak ambil duit negara. Isu besar kita dalam negara ini ialah wang negara dipunggah untuk kekayaan orang-orang tertentu. Bukan 1 bilion, 2 bilion. Berbilion. Dan kita boleh terima? Saya tak terima. Anak-anak muda bersama, alhamdulillah. Tak bersama pun saya tak peduli.
Kita harus bangkit dan lawan gejala ini. Ini yang menyebabkan saya katakan rakan-rakan sekarang kebetulan anak-anak tajaan JPA harus ingat. Negara ini sudah kena selamatkan. Bolehkah nak terus? Saya boleh utang lagi. Saudara Khalid boleh minta lagi beberapa bilion. Dia tahu kekurangan dana untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Kerana keprihatinan beliau dengar turun ke bawah dan tahu masalah dia. Tapi kita hutang 1.5 bilion. Defisit 5.6%. Saya nak turunkan jadi 5. Jadi kita kena cermat betul-betul belanja. Jadi saudara, bila kita lakukan ini, saya minta kerjasama saudara. Tak harus ada trust deficit bagi orang yang cuba melakukan in uridu illal islah mastata'tu. Yang membawa perubahan dengan sedaya upaya mereka mengikut Al-Quran, doa Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Kita coba. Oh tak, dia ada ikut China, dia ikut DAP. Negara ini liberal, LGBT dihalalkan, lelaki boleh kahwin dengan lelaki. Ni, hang belajar mana? Hang baca di mana? Apakah benci kerana parti itu kamu boleh fitnah? Apakah kerana pakaian kamu itu berjubah kamu boleh fitnah orang? Belajar di mana, saudara? Sebab itu anak-anak harus bangkit. Kalau betul saya terima. Kalau ada salah, boleh saya betulkan. Ya. Ada keputusan dulu, keputusan lama. Kita tidak berikan beasiswa JPA untuk pergigian, farmasi, dentistry dan lain. Itu keputusan lama. Diumumkan. Sampai kepada saya. Oh, saya kata tak boleh anak-anak kita. Saya kata tak. Kita batalkan keputusan itu. Kita sambung balik beasiswa. Ada keputusan lama. Untuk Zulkifli tahu. Kita tak mampu. Tak boleh bayar allowance tambahan. Tapi saya dengar, ya yang ada beasiswa mungkin sedikit. Tapi ada pelajar, mahasiswa kita. Sudah Khalid bangkitkan. Makan mi Maggi. Hidup dalam keadaan susah. Ya, jadi saya kata tak apalah. Kita potonglah peruntukan yang lain-lain. Tapi bagilah anak-anak mahasiswa kita itu hidupan yang selesa supaya boleh tumpu belajar dan cemerlang dalam pendidikan. Bila yang kita sahkan LGBT? Bila yang kita, sebab itu saya di parlimen saya tanya. Belum jawab sampai sekarang. Saya tanya. Di mana kita hina Islam? Di mana kita turunkan martabat Islam berbanding tahun-tahun dulu semasa mereka dalam kerajaan? Di mana? Tak ada jawab. Peruntukan kita tambah, kegiatan kita tambah. Malah JAKIM itu bukan jadi aspek pendidikan agama. Tansi KSN tahu, saya minta sarjana di JAKIM teliti kajian separuh pinggal rancangan Malaysia ke-12 teliti. Belanjawan madani teliti. Jadi dia ada peranan dalam mengangkat martabat dengan pahaman dia. Bagaimana nak katakan kita hina dan merendahkan martabat Islam? Oh, belum laksanakan RUU 355. Kamu 3 tahun tak buat apa pun. Mengapa saya 6 bulan dan 7 bulan akan buat semua? Ini bila orang tu dia jadi walak atau macai. Dia hilang pertimbangan. Tak layak duduk di universiti kalau fikir macam tu. Tak boleh menilai dengan baik. Maka, kalau ada kesedaran ini, maka jawapannya ada. Bring back. Anak-anak harus bantu. Kembalikan trust yang dulu. Defisit itu azmatul thiqah. Krisis kepercayaan dan keyakinan. Kembalikan. Because ini tim baru berusaha sedaya upaya, saya beritahu. Betul. Dia tidak mudah. Tidak mudah, saudara. You ingat senang nak lawan perasuah-perasuah besar? Perasuah dah kumpul berbilion ringgit. Kita nak lawan. Ingat senang? Tak. Tetapi kita lawan kerana keyakinan, kerana iltizam, kerana roh perjuangan itu ada dan dukungan anak-anak muda untuk kita bersih dan selamatkan negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih soalan terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Itu dia baru saja soalan yang pertama dikemukakan. Dia sudah soalan ini
adalah satu soalan yang begitu berat sekali sahabat-sahabat semua. Tetapi kita boleh nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab dengan tenang, dengan penuh ketegasan bahawa anak-anak muda, pelajar-pelajar di universiti hari ini harus yakin dengan kerajaan Malaysia Madani, dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa mereka komited untuk melawan korupsi rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan juga kronisme yang hanya tahu untuk mengayakan diri mereka sendiri. Inilah kerajaan yang kita mahu sahabat-sahabat semua. Dengan saya percaya dengan perkara seperti ini, dengan konsep Malaysia Madani ini, sekali lagi anak-anak muda di luar sana, pelajar-pelajar, siswa-siswazi, semua akan percaya sekali lagi dengan kerajaan yang ada pada hari ini sahabat-sahabat semua. Yakinlah negara kita berada pada landasan yang tepat, pada landasan yang betul seperti mana kenyataan daripada yang di Pertuan Agong. Katanya, kerajaan hari ini, pentadbiran hari ini berada pada landasan yang tepat. Wow, itu dia terbaik. So, sekali lagi sahabat semua, terima kasih kerana bersama dengan Alright Dapat Channel. Itu baru soalan yang pertama, tapi kita ambil setakat ini saja. Dan saya percaya anak-anak muda di sana terus yakin dan percaya kepada kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kepada sahabat-sahabat di luar sana juga, sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan pandangan dan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan-Walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar, GTA, apabila mereka memberikan komen penuh dengan provokasi, hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sesampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.